Okey, selamat datang untuk kelas yang untuk hari kedua. Malam ni kita akan belajar marketing logic. Uh, so so apa marketing logic yang kita nak kena belajar adalah setiap features section ataupun message jualan yang ada di dalam website tu nanti kita nak kena pastikan dia make sense bila orang baca dan dia ada tujuan kenapa kita nak letakkan di dalam website. Sebagai contoh, kalau kita tengok dekat dalam landing ni, sekejap. Contoh, ada tak page yang korang dah buat yang saya boleh tengok ke? Supaya kita boleh jadikan, kita boleh compare kenapa marketing logic ni dia sangat penting untuk kita faham, supaya bila kita bina landing page tu kita tahu setiap message jualan yang kita letak tu apa tujuan dia. Ada tak yang saya boleh gunakan? Ni daripada Syukur ya? Ada. Oh, ni bukan, ni yang semalam saya buat. Ini semalam saya buat yang mana? Okey, yang ni siapa punya ni? Start. Ada yang korang dah buat tak yang saya boleh tengok? Oh, ada. Yang mana? Boleh tak bagi link ke dekat dalam chat? Tengok dekat subdomain Arif. Subdomain Arif. Kat mana tu? Tuan nak buka landing page ke? Landing page yang mana satu? Yang mana satu? Landing ni. Sekejap. Screen ni start dekat kelas membangun website tu je. Oh, sekejap. Dia stuck Boleh ambil sale copy tu. Yang mana? Nombor 2. Alright. Okay. Yang ini siapa punya ni? Yang ni saya dengan Arif. Okay, bro punya dengan Arif Alright. Okay. 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 Suara yang tak mute tu tolong mute kan Okay. Alright. Okay. So ini adalah template yang saya buat. Kita akan gunakan sebagai comparison. Dalam ni ada yang tak pandai nak set up Facebook Pixel tak? Kalau semua dah pandai set up Facebook Pixel, kita tak perlu nak revisit balik topik tu. Saya semua dah pandai buat dah. Dah pandai buat So tak perlu lah Facebook Pixel tu. Kita tak perlu belajar nak install, tapi kita perlu belajar dia punya logic dia saja. Kenapa ada certain Facebook Pixel tu dia macam tu, dan kita akan belajar macam mana nak set up benda tu supaya kita boleh bina satu marketing campaign yang conversion rate dia tinggi. Okay. Ini adalah template yang saya buat. Kalau korang tengok dekat sini, kalau kita scroll kita scroll, sekejap, yang ni saya nak buang dulu biar nampak.
Alright, apa siapa ni? Sekejap comment copy. Alright, bila kita buat e-commerce, sekejap kita mana notepad. Okay, bila kita buat e-commerce, ada beberapa faktor yang di dalam tu yang membuatkan conversion rate tu boleh tinggi. Antara faktor utama dia adalah kita kena, website yang kita buat tu dia mesti trusted. Dia trusted ni, dia ada banyak faktor, sama ada daripada design ataupun daripada segi design produk tu, product design, daripada segi gambar yang kita pakai dia high quality gambar produk. So bila korang buat website, saya tahu kebanyakan orang kalau dia buat website dia suka menggunakan gambar Google. So bila kita jual produk yang macam Energy Man ni, dia adalah produk yang harga dia 100 lebih, dia macam harga dia harga dia RM100 macam tu. So cara kita nak present produk tu, dia mesti high quality. Gambar dia tu mesti high quality. Salah satu contoh yang korang boleh gunakan untuk belajar bagaimana nak buat website e-commerce yang conversion rate dia tinggi, korang boleh pergi ke website sini. Nama dia Boom by Cindy Joseph. Okay, ni tak ada. Korang google je nanti nama website ni, boombycindyjoseph.com ni. Website ni dia adalah e-commerce yang menggunakan Shopify. So sales dia dibuat dalam 20 juta setahun last year. Lebih kurang macam tu sales dia. Dia jual macam kosmetik untuk perempuan yang dah berumur. Dia umur 50 tahun ke atas macam tu. So kalau kita tengok dekat sini, dia punya gambar dia sangat high quality. Dan gambar dia ni memang gambar photoshoot lah. Dia tak ambil gambar Google ke macam mana, ataupun gambar dia tak pecah. Dia memang menggunakan gambar yang high, yang resolution dia tinggi. Salah satu sebab kenapa kita nak pakai landing ini pun adalah sebab kalau kita pakai WordPress, isu utama adalah nanti selepas korang buat website menggunakan WordPress tu, kita akan banyak nak optimize website disebabkan website tu load lambat. Sebab kalau gambar yang high quality, kalau kita tengok kat gambar ni kan, Energy Man ni, dia gambar dia high quality ni. So kalau kita gunakan landing ni, dia tidak dia punya loading website dia tidak macam ni. So kenapa kita pakai landing ni adalah disebabkan kita nak make sure website dia kena load mesti laju. Website loading kena laju. Tu salah satu sebab dia. Dan bila kita buat website lagi, bila kita nak menjual secara online, satu benda yang saya perasan adalah waktu saya jual gambar emas dulu, lagi cepat kita hantar, lagi senang conversion rate tu, lagi senang pelanggan tu nak membeli. So dekat sini kita kena make sure macam mana nak make sure delivery tu laju kalau kita menggunakan secara COD lah. So ini part of kita punya marketing logic yang kita kena faham. So Ninja Van okay, tak ada masalah pun, sebab Ninja Van dia memang trusted punya brand. Tetapi kalau kita macam buat delivery, kalau korang perasan kan, kalau korang close by hand, bila delivery tu laju, delivery tu macam okay bang, saya akan hantar sekarang. So lagi cepat orang tu nak membeli. Dan dia tak kisah pun sama ada kita ni dia pernah jumpa kita ataupun tak. Tetapi disebabkan kita boleh hantar secara by hand, secara COD, so dia punya conversion rate tu boleh naik serta-merta macam tu. Okay. Kemudian trusted, website rating laju, delivery laju, apa lagi? Okay. Ini kalau kita cerita yang antara faktor-faktor lah yang membuatkan conversion rate tu tinggi. Dia ada banyak lagi faktor yang nanti korang boleh belajar along the way korang buat website ni. Dan bila saya design template ni, sebenarnya kalau korang tengok,
dekat sini cara kita nak letak content, dia mesti match dengan iklan yang kita nak buat tu nanti. Macam mana saya cakap? Contoh bila korang buat iklan di Facebook Ads, sekejap saya minta akaun Facebook Ads daripada ni jap. Sebab kalau saya tengok macam kalau korang buat website kan, dia punya tu kadang dia punya susunan website tu dia macam tak make sense untuk dibaca. Contohlah kita tunjuk macam ni kan, kalau korang letak testimoni, lepas tu dengan background dia macam ni, orang dia tak jelas. Website ni dia tak jelas, dia tidak message tu dia tidak pop up. So korang kalau nak letak website, nak buat website, korang kena make sure gambar background dia mesti dia tidak macam konten di atas tu dia tidak tenggelam. Apa yang saya maksudkan dia macam ni. Pixels. Okey, contohlah kalau kita ambil dekat sini, okey, ni background dia merah, ni. So, yang ni kita ambil yang sini lah, macam mana yang senang kita nak tunjuk. Okey, contohlah kita tengok ini adalah headline. Ini headline macam ni. So, bila korang letak gambar, kita ambil contohlah kita ambil gambar yang dia nampak pula. Okey, tak apa. Sekejap. So bila korang buat iklan nanti, colouring korang kena make sure colouring tu kena betul. Contohlah teks ni warna hitam, warna putih. Kalau kita biasa tengok orang buat website yang amatur buat website, dia akan contoh bila dia letak content tu kuning, ni kotak. Okay, let's say warna background dia sekejap. Let's say warna background dia kuning dan tulisan dia ni dia suka letak putih. So ramai orang dia tak perhatikan. Biasa yang saya tengok sekarang ni, yang dia orang buat e-commerce dekat luar, cara meletakkan design, dia design website dia tu, dia tak menitik beratkan benda ni. Dia kalau macam ni, tulisan warna putih, background tu kuning, orang susah nak baca. So korang kena make sure setiap bila orang scroll down ke bawah macam ni, orang boleh baca, orang boleh setiap section ni dia mesti macam satu macam byte chunk punya information yang mana dia orang boleh skimming untuk membaca, untuk bila dia tengok ada gambar, contohlah macam ni testimoni kan. Kalau kita tengok kan di shot dia tulisan kat sini, komen Pak Amka setelah mencuba. Muka Pak Amka senyum, manajemen memang padu gila. Lepas tu ni kata-kata dia sikit macam ni. So bila orang tengok macam ni, so
saya yakin bila orang tengok section yang macam ni, dia percaya yang arrangement ni memang boleh membantu masalah dia. Tetapi kalau kita letak dia macam ni kan, background dia merah macam ni, lepas tu merah dia pula ni macam ni juga. So dia macam tak mampu untuk dihadam oleh orang, tak mampu nak hadam konten tu. So kalau korang nak buat macam ni, pastikan sekejap. Okay, contoh mana ni? Alright, bila korang buat macam ni lah, landing page ni tengah run iklan ke macam mana? Sudah ada iklan. Tengah run iklan Okay, tengah run iklan tak apa. Kita duplicate je page ni. Alright. Okay, kat sini tadi kan. So dia bila dia macam ni, kalau kita tengok screen saya ni screen besar tau. Screen saya ni 27 inci. So dia fit 27 inci ni. So mata orang dia tidak boleh pandang sekali imbas 27 inci tu. Dia mungkin akan hanya melihat di bahagian sini saja, di bahagian kecil macam ni saja. So bila konten tu dia besar sangat, orang susah nak membaca. Dan benda tu sebenarnya dia boleh merosakkan conversion rate tu. Dia boleh mengurangkan secara tak langsung. So bila korang design dia macam ni, pastikan korang kena kecilkan dia. So macam mana korang nak buat adalah, let's say kita tambah background baru, kita ambil 2 kolom. Okay, macam ni kan. Background ni kenapa macam ni? Alright. Maaf, kenapa semua macam ni? Kejap. Width. Okay. Right, tak apa. Apabila korang buat macam ni, korang kena make sure dia kecil supaya dia mudah untuk dibaca. Dia kena macam ni. Dia kena macam ni. Yang ni kena tarik sedikit. Dia kena kecilkan. Kemudian ini macam banyak sangat, kita boleh buang kotak ni. Kotak ni saya buang. Contoh je lah kita buat. Dia mesti website tu dia mesti presentable, dia punya apa,
Okay, macam ni, full width. Alright, image. Okay, tak apa, ni kita buang. Kita buang full width. Okay. So instead kita letak merah macam tu, kita boleh letak hitam macam ni. See? Bila dia macam ni, orang mudah nak baca konten yang ada di dalam. Tapi kalau dia besar gila, dia besar sangat, orang susah nak membaca, dia nak consume konten tu. So kalau macam ni kecil sangat bagi korang, contohnya macam korang tengok macam orang tak boleh nak baca. Sekejap. Contoh macam ni kan, kalau kita tengok ini besar sangat, kita boleh buat full width. Kita boleh letak color merah. Cantik. Lebih kurang ni. Alright. Contoh lah, ini contoh saja So ni mungkin kita nak letak dia color hitam. So close, letak macam ni. Boleh lah macam ni. So dia kena macam ni. So content tu orang boleh consume dengan mudah. Sebab kalau dia macam yang tadi, dia menggunakan background yang sama, kita content yang ada tu dia tak pop up. So dia susah. So bila korang buat marketing, korang kena menitik beratkan design yang macam ni. Bila background tu putih, tulisan tu kena hitam. Bila background tu hitam, tulisan tu kena putih. Bila background tu merah, tulisan tu kena putih. Kalau tengok macam ni kan, dia kena macam tu. Itu satu part. Dan benda tu sangat penting untuk korang kena ada benda tu, supaya biar dia nampak professional, biar dia nampak cantik mata tu untuk memandang. Contohnya macam ni kan, dia putih, background kuning, dia putih, tapi dia punya text shadow dia merah. So dia macam tak kena sebenarnya. So apa yang kita boleh buat adalah, kita tukar text shadow dia ni. Text shadow kita ambil hitam, ataupun ni dia punya tulisan ni tak kena, kita boleh ambil tulisan dia ni, kita tukar jadikan dia merah. Kita tak kena juga hitam ke, tak cantik. Kuning, merah, tak juga, lebih kurang ni. Tak apa, ni just tukar contoh saja. So dia kena macam ni. So design memang sangat penting. Itu satu. Okay. Dan kalau kita tengok macam ni, dan kalau korang tengok tulisan ni kan, dia macam nanti kita kena dalam web design, font yang korang kena pakai, dia kena konsisten sama. Maksudnya bila font ni, setiap font ni dia ada dia punya style dia. Nama dia ada macam yang saya gunakan di dalam ni adalah nama dia Anonymous Pro. Korang boleh tengok kat sini, Antique Olive dengan Days One. Dan Days One, Antique Olive dan Anonymous Pro ni adalah konten, adalah tulisan yang di sini. Yang saya gunakan gambar ni kan, ini adalah font dia. So untuk menampakkan konsistensi daripada body text dan design yang ni, kita kena gunakan font yang sama. Macam mana nak upload font adalah, korang boleh pergi ke korang boleh pergi ke bahagian font ni. Nanti kalau korang tak tahu apa font yang kita pakai, korang pergi kat font ni, kemudian bagi di sini. Ini adalah font yang kita pakai, Days One, Antique Olive dengan Anonymous Pro. Ini. Yang ni saya tak tahu siapa pakai. So saya biar je lah, takut nanti kalau kita delete, dia lain pula So ini adalah 3 font yang kita pakai. So nanti kalau korang buat page di dalam landing page ni untuk Energy Man, so korang dah tahu dah, font yang korang kena pakai, dia mesti font yang sama, dia mesti konsisten. Contoh kalau kita scroll ke bawah tadi, sekejap, mana ni? Macam ni kan, ini dia punya font dia Open Sans, tapi kita tak nak, korang kena gunakan Anonymous Pro. Biar body text ni adalah Anonymous Pro, so dia konsisten, nampak dengan ni. Nampak? Dia font yang sama juga, dia punya style dia.
So yang ini rusuh kan, kita nak pakai days 1. So korang kena ambil days 1. So nampak text shadow tak payah kot, sebab dia dah kuning, dia dah pop up macam ni. Right. Okay. Sekejap. So itu buat design contoh macam ni kan, dia macam bila korang gunakan background macam ni, kadang content tu dia nampak macam tak keluar. So yang semalam kita dah belajar, background ni bila korang gunakan image dia tak keluar, korang pergi kat bahagian color ni, pergi ke bahagian ni, klik pada under, klik pada sini, kemudian kurangkan. Ataupun kalau korang macam tak pandai lagi nak main background color macam ni, jangan pakai image dekat sini. Jangan pakai image, jangan pakai image, tapi pakai je solid color. Lebih mudah. Bila korang pakai solid color tu, kalau korang pakai solid color, dia dah macam ni terus. Untuk mula-mula ni saya rasa tak ada masalah kot. Kalau korang memang nak belajar buat website, maksudnya mungkin kalau korang nak macam nak buat template sendiri, nak try jual engagement ni ke macam mana, so buang background image ni, jangan gunakan image. Sebab kalau gunakan image nanti takut dia macam kacau bilau, sebab korang tak tahu belum faham lagi secara exactly bagaimana nak matchingkan tulisan biar dia masuk dengan background tu. Benda tu skill ni korang kena acquire daripada masa ke semasa lah. Sebab saya sendiri pun buat website dah lebih daripada 7 tahun. So sebab tu saya dah faham bagaimana nak matchingkan. Kalau korang tengok dekat sini kan, background dia ni ada macam pakcik tua ni. Kemudian tulisan ni macam mana saya nak pop upkan dia keluar, saya bukan letak colour yang lain saja, tapi dia ada text shadow kat sini. Kalau korang tengok kan, macam apa, teks bayangan teks tu. So bila ada bayangan teks, dia akan keluarkan lagi tulisan tu untuk keluar. Macam kat sini kan, kalau kita tengok dia ada text shadow. Itulah gunanya text shadow. Kalau text shadow ni tak ada, dia jadi macam ni. So kalau kita tengok kat sini kan, bila colour tu dah nampak cantik macam ni, tak perlu pakai text shadow pun tak apa. Macam ni dah cukup. So as long as orang mudah nak baca, mudah nak memahami konten yang kita nak sampaikan tu. Dan colour tu kena matching. Jangan pakai banyak sangat colour. Kalau boleh dalam satu website kita gunakan 3 colour max. Kalau korang gunakan 3 colour saja max, website korang akan nampak cantik dan nampak pro. Dia akan nampak konsisten. As long as korang gunakan font yang sama, as long as korang gunakan colour yang sangat minima, 3 colour max dia dah cukup untuk buat website yang cantik. Okay, contoh macam ni kan, kalau kita tengok, cuba kalau korang baca kan, secara sejujurnya korang boleh baca tak? Macam ni kan, kalau korang baca tiba-tiba kat sini macam KKM kan. Ini adalah bukti KKM, management diluluskan KKM. Orang tak perasan ni sebenarnya kotak hitam ni dengan tulisan ni. So orang tak faham. So bila saya boleh yakin kalau korang gunakan page ni untuk buat iklan, dia message yang disampaikan tu tidak maksimal masuk ke dalam kepala orang. So orang tak boleh nak consume content tu. Contoh kalau kita tengok kat sini lagi, mudah je bro pakai macam ni kan. So diorang tak boleh nak bezakan konten ni dengan konten ni. Kalau kita tengok yang sini, page yang saya buat ni kan, orang boleh consume konten satu section ni apa, ditunjukkan apa, ada video anju macam mana. Kemudian dia ada ni, okey, anda order sebelum pukul 1, kami hantar hari ini. So dia ada waktu dia. Contoh kat sini ada headline dia. Dia ada lagi yang benda. Lepas tu apa kan. So macam ni kalau kita tengok, bini komplain batang tak power. Ni orang boleh faham, ini adalah bullet point dia. Ini adalah cabaran dia. Kalau bini komplain batang dia tak power, ini adalah biasa masalah-masalah dia. So korang kena boleh convey benda tu. Korang kena belajar untuk design website, design content copywriting, pergi ke arah tu. Mesti dia boleh kena convey, kena faham, kena convey benda ni. Korang nak kena buat, dia memang tak ada cara lain, memang korang kena practice. Korang kena buat banyak kali. Sekarang ni korang buat, kalau tak faham tak ada masalah, jangan risau. Benda ni memang kita daripada masa ke semasa, korang akan acquire skill tu nanti. Salah satu dan bila korang belajar buat website ni, jangan hanya tengok, jangan buat macam korang just buat sendiri out of macam
out of nothing korang terus buat website ke macam ni, biasakan pergi ke macam Team Forest. Saya tunjuk website, nama dia Team Forest, teamforest.net. Okay, teamforest.net ni kalau korang pergi cari ke bahagian e-commerce marketing, okay, kita ambil landing page lah, landing pages kan. So di dalam sini dia ada banyak contoh landing pages yang memang dah siap, yang memang untuk marketing. So korang boleh masuk ke sini, salah satu kita ambil, pergi ke preview ni. So dekat sini dia dah buat macam website yang memang cantik, dia dah buat dia punya content tu yang standard website, yang best practice dia. So bila korang tengok yang macam ni, korang boleh try untuk tiru menggunakan landing ni. So macam ni korang nak tiru, memang korang kena buat satu-satu lah. So benda ni memang korang kena buat, kena practice macam ni. Sebab saya dulu pun practice benda yang sama. Bila saya pergi ke website, bila saya tengok satu website tu cantik, saya akan practice menggunakan landing page builder yang saya ada waktu tu untuk buat website, sampailah dia jadi. Dan saya try untuk memahami landing page punya anatomy. Landing page ni dia ada anatomy dia, yang mana dia biasa kalau website yang kita nak anatomy ni dikira dia macam anatomy apa kalau bahasa Melayu dia saya tak tahu. Dia macam susunan lah website ni. Dia mesti start daripada headline, kemudian dia ada macam sub headline, kemudian dia kena ada macam problem, kemudian dia ada macam, kalau korang belajar marketing kan, dia ada macam solution, kemudian dia ada macam, ada yang nama dia call to action. Yang ini saya tak ingat dia punya konsep anatomy dia ni, tapi yang benda ni memang saya dah simpan dalam saya punya kepala lah. Dia punya website ni, dia punya konsep dia tu sama saja sebenarnya. Kalau korang tengok kan, dia mesti macam ni. Hello? Start kat mana? Dekat kod tu lah, template tu. Dekat sini? Oh, belum dekat. Ya. Okay, sekejap. Alright. Okay, saya tahu apa masalah dia. Sekejap share screen. Okay, saya tahu apa masalah dia. Alright, nampak dah? Hello? Nampak Alright. Okay, web landing page ni dia ada anatomy dia. Dia ada nama dia headline, dia ada nama dia sub headline, problem, ada solution, kemudian call to action. Dia lebih kurang dia sama macam ni je. Setiap website, tak kisahlah e-commerce ke, yang nama dia mini site ke, apa benda ke yang dekat luar sana, inilah anatomy dia biasa macam ni. Kalau korang tengok dekat sini kan, dia biasa akan start dengan menu macam ni. Kemudian dia ada, ini lebih kepada macam headline. Headline tu pun dia akan macam dia akan statekan apa problem dia, kemudian dia akan bagi solution dalam bentuk sub headline. Contohnya ini adalah dia punya problem dia. Dia akan macam beautifully simple code. Dia akan, okay, ini adalah solution dia. Codelender is a beautiful bla 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 apa semua kan. Kemudian dia akan ada button dia. Ini kita namakan macam hero section. Hero section ni lah yang akan orang tengok di dalam kita punya screen ni. Kalau kita masuk ke website kita. Okay, ini adalah hero shot. Hero shot ni dia sangat penting untuk kita make sure orang boleh tangkap terus apa message yang kita nak sampaikan, seberapa relevant message jualan tu terhadap mereka. Itu yang akan membuatkan mereka membaca daripada atas sampai ke bawah. So kalau di dalam telefon, hero shot dia adalah ini. Ini adalah hero shot. Kat sinilah mata orang 100% dekat sini paling lama diorang pandang. So di sini korang kena make sure bagaimana konten yang di dalam phone ni, sebelum diorang scroll ke bawah, yang di sini dulu mesti menangkap mata mereka. So tak ramai orang pandai buat, tak ramai orang faham buat benda ni. Contoh kalau kita letak konten dia macam ni kan,
Ubat tahan lama 2020 paling power contoh. Tiba-tiba ada anda dapat percuma mini pack 5 hari ni saya ingat gini, tiba-tiba macam ni kan. So dia tak kena. So korang kena buat bagaimana supaya hero shot ni dia mesti terus tangkap mata. Dan benda ni memang korang kena practice lah. Sebab even saya pun, dan benda ni kena bila kita buat iklan, kita tengok kita punya iklan tu macam conversion rate dia tak tinggi, kat situlah baru kita akan troubleshoot yang iklan kita apa first impression yang dia dapat bila first dia land ke website. Kalau dia menggunakan mobile, apa yang dia nampak? Adakah bila dia menggunakan mobile dia tak nampak dia tak nampak headline ke? Mungkin gambar tu macam ni lah kot. Sepatutnya hero shot untuk mobile dia macam ni kan, contoh sepatutnya macam ni, 5 hari tetap keras mencanak pump ada gambar ni, atau muka Pak Amka kan, tunjuk thumbs up kan. Tapi tak ada, benda tu tiba-tiba dia jadi macam ni. Double click here to edit this text. So dia tak make sense untuk orang tu. Contoh kalau macam ni lah kita ambil kan. So orang yang klik pada iklan Facebook ads, dia pergi ke sini, dia tengok macam ni, benda ni tak make sense untuk dia. So dia akan pergi. Tak semua orang dia akan macam scroll sampai bawah baru dia akan pergi. Tidak semua orang begitu. So kalau kita tengok macam ni kan, sekejap, kalau kita tengok macam ni, so kalau kita tengok macam ni pun sama juga. Kenapa dia kacau bilau ni? Saya tak edit lagi ke? Sekejap. Saya edit lagi tu, tak apa. Dia kena macam tu benda ni. So kalau korang macam ni, contohnya lah hero section untuk desktop kan, tiba-tiba dia macam ni, tak make sense. Orang tak akan scroll ke bawah baru dia akan decide untuk ni. Dia akan tengok ke atas, dia akan belah. Sama macam kita tengok website kan, bila kita tengok macam website tu loading lambat sangat, konten yang ada dalam tu tak relevan dengan apa yang kita klik sebelumnya, so kita akan pergi. So korang kena make sure benda ni sangat, korang kena perhatikan lah, kena make sure konten tu mudah untuk di-consume. Sebab tu kalau saya design saya punya website ni, saya sendiri, kalau korang design website dia ambil masa yang lama, tak apa, jangan risau. Sebab saya sendiri, walaupun dah 7 tahun saya design website, saya sendiri design website yang macam ni, saya ambil masa 3 ke 4 hari. Sebab website yang kita nak make sure orang faham membaca, dia memang kena perlukan masa untuk kita susun. Dari segi konten dia, kita nak susun daripada segi message jualan tu sesuai tak dengan kempen yang kita buat. Dan benda tu memang ambil masa. Sebab saya sendiri pun memang sebab kita nak create benda daripada kosong dengan nak tiru, dia sesuatu benda yang berbeza. Nak create sangat lama, nak tiru dia mudah. Sebab tu bila template yang saya dah buat tu, saya memang prefer kalau korang tiru je, just copy paste saja. Korang tak perlu start daripada kosong. Alright. Contoh macam ni lah, ubat tahan paling lama 2020 paling power. Contoh dia macam mungkin tak ada kick. Saya tak tahu so far macam mana dia punya conversion rate yang untuk ni. Dia jadi tak? Ada yang boleh jawab tak? Tak jawab? Okey, tak apa, ada masalah. Ya. Alright, sekejap saya tak design lagi ke? Oh, okay, tak apa. Okay, saya buat. Alright, kat mana tadi? So, ini hero shot tu nanti korang kena make sure lah dia mesti menangkap mata orang untuk ni. Dan kebanyakan hero shot yang orang buat, dia mesti macam dia punya formula dia adalah, saya tak ingat, tapi bila saya buat hero shot ni, saya akan statekan problem dia. Saya akan
statekan problem, kemudian address solution dia. Dia macam tu. Dia sama macam kalau korang buat copywriting Facebook ads. Dia kan kita kena state problem kan. Dia masalah apa, dia apa benda, macam apa solution dia. So dia konsep yang sama juga. Cuma kalau Facebook ads tu korang bebel panjang-panjang dia punya headline tu. So untuk website headline dia, make sure korang gunakan 2 line macam ni max. Tapi kalau korang nak state panjang, jangan gunakan panjang-panjang macam ni. Contohnya kalau biasa orang buat sekejap. Contohlah kita ambil yang ni je lah. Senang. Biasa ada orang dia suka tulis headline panjang gila Contoh macam ni. So korang jangan tulis headline yang panjang-panjang macam ni. Dia akan susah untuk orang baca. So solution yang paling baik adalah yang korang boleh buat, pastikan headline yang korang letak tu dia max 2 saja. Dia yang ni kita buang jap. Dia max 3 lah. Kalau 3 yang headline paling bawah tu dia ada 1 macam ni, kira 3 ni max. Tapi kalau dia besar sangat, tulisan tu besar, korang make sure kena selaraskan dia dengan kena kecilkan dia supaya dia headline dia dua line macam ni. Ini paling mudah lah headline untuk orang baca. Kemudian kalau ada nak tambah lagi panjang-panjang banyak ni, macam ni kalau kita tengok macam ni kan. Dia ada macam dia ada berapa line ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So bila ada line banyak macam ni, korang kena buat headline tu macam ni. Gunakan headline yang paling short, yang paling mudah untuk difahami. Dia dah mencukupi sebenarnya. Dia tak perlu nak cerita panjang-panjang gila kan. Ada ni, ada tu, ada masalah ini ke, tak apa nanti saya tunjukkan begini-gini. Tak payah membebel macam tu. Sebab headline, hero shot, dia kena dalam masa 3 saat orang dah boleh orang dah boleh receive, dah boleh perceive apa message yang kita sampaikan, relevan ke tak kepada masalah dia. Itu saja. Itu saya punya. Kalau saya buat headline, saya akan buat macam tu lah. Macam ni saya gunakan konsep dia kan. Yang ini kita namakan sub headline, yang ni headline, yang ni dia punya description dia. So kalau korang nak cerita headline panjang-panjang, korang kena gunakan konsep yang macam ni lah. Headline tu kena boldkan dia, kemudian description boleh kena size dia lebih kecil daripada headline, dan korang boleh letak panjang sikit, tak ada masalah. Letak 4 pun tak ada masalah, tetapi size tu kena kecil. Contoh macam ni kita besar kan. So kalau kita buat baru baseline, cepat text, macam tu, macam ni kan. Kita buat macam ni. Kita boleh buat kecil sikit lah. So kalau kita tengok kan, atas dengan bawah, walaupun saiz dia berbeza, dia nampak macam tak kena kalau kita jadikan ni sebagai headline. So apa yang kita boleh buat adalah kita boleh tukar dia punya teks atas headline ni, yang headline ni kepada yang lebih tebal dia punya tu. So kalau macam ni kan, kalau kita tengok dia macam tak sesuai, kita letak 3 ni sebab mata kita pun macam tak mudah untuk membaca. So apa yang korang boleh buat adalah yang saya cakap tadi, kita boleh kurangkan size dia supaya dia jadi 2 headline sahaja. Lebih kurang macam ni lah. So, nanti korang practice sendiri. Kita buat macam ni. Dan dia punya size tu, kalau kita tengok sini, kan basically lah ada orang buat letak macam ni kan. Dia letak macam disengit, ini sengit, ini ke sini. So nanti kalau korang buat headline, pastikan dia punya size hujung ke hujung ni dia mesti sama, lebih kurang macam ni juga.
dia akan nampak sama lah, mata tu akan mudah nak membaca. Kita akan nampak secara psikologi dia, yang dua ni dia adalah content yang related. So dia ada macam orang tahulah, okay, ini adalah headline, ini adalah description, macam tu. Itu part of website design lah, untuk make sure orang boleh faham message yang kita nak convey. Okay, kemudian apa lagi jap? Right. Okay, yang macam ni lah kan. Tadi kan saya lupa nak bagi tahu. So yang macam ni, kalau korang tengok ni, korang faham tak message ni kalau korang buat dia macam ni? So saya boleh katakan, sebab saya baca, saya memerlukan masa lebih daripada 10 saat, mungkin 20 saat just untuk memahami message yang korang nak sampaikan. Saya dah biasa buat website, tapi saya still kena membaca. Saya kena macam betul-betul tumpukan perhatian. Bila orang pergi ke online, dia punya kepala tu, dia ada 1001 masalah dalam kepala dia. So apabila korang design website, berbalik kepada apa yang kita bincang tadi, korang kena make sure setiap message, setiap section yang korang sampaikan tu, dia tidak memerlukan macam satu komitmen yang tinggi untuk orang memahami message kat dalam tu. Sebab tu design tu sangat penting. Kalau korang nak convey macam ni, sebab orang tak akan nampak, ni dah tulisan tau belakang ni, isteri yang hari ni kan, tiba-tiba dia ada tulisan energy man kat sini. So orang tak tahu ni nak baca yang mana satu. So kalau korang nak sampaikan message yang macam ni, contohlah kita ambil message ni, kita redesign balik dalam bentuk ni. So apa yang korang boleh buat adalah kena buat macam ni. Contoh, kita ambil yang baru. Okay, macam ni. 1, 2, 3. Okay, kita ambil satu section je lah. Satu, kita letak full width, kita letak merah. Kemudian dekat dalam Doha Secret ada yang marketer, digital marketer kat sini, ada yang memang dah pandai pakai Photoshop tak? Semua pandai pakai Photoshop. Semua pandai pakai Photoshop, lagi bagus. So kalau korang pandai pakai Photoshop, korang kena sebenarnya setiap gambar ni, korang tak boleh macam letak dia dalam satu gambar kemudian upload ke website. Dia tak boleh macam tu, dia tak jadi nanti. So memang korang kena pisahkan secara design, korang kena pisahkan kotak ni, duit ni, money back guarantee ni, dengan energy man ni, dengan tulisan ni, korang kena pisah-pisahkan dia. Kemudian di dalam website baru korang kena gabungkan balik. Dia kena macam tu. Sebab kita nak susun untuk mobile nanti, dia mudah untuk kita susun supaya dia akan matching dengan mobile lah untuk kita susun. Contoh kita sekarang ni kita nak bina benda ni balik dalam bentuk code. So macam ni kita nak buat. Okay, ada lambang energy man. So kita ambil gambar. Okay, gambar energy man. Mana ni? Okay. Tolong mute kejap. Okay, kita ambil macam ni. Contohlah kemudian ada money back guarantee macam ni. So kita kena ambil gambar juga. Ni boleh kot. Ni boleh kot. So ada money back guarantee. Kita letak macam ni. Dan bila korang buat design, korang kena pastikan antara dua ni, dia kena size dia nampak macam lebih kurang tau. Dia tak boleh macam ni besar gila, dia boleh kecil. So nanti di mata orang, dia macam tak make sense untuk orang membaca. Sebab bila ada besar kecil, contohlah besar di sini, kecil di sini, so mata tu nanti macam ni nak tengok yang mana satu. So korang kena susun daripada atas tu
dia kena konsisten dia punya dia punya ni. Sebab kalau korang belajar Photoshop pun korang kena belajar design kan. So mesti korang dah tahu dia punya tu, dia ada dia punya rules of thumb dia bila kita design. Kemudian kita ada kotak ni. Jom, kotak. Kita ambil kotak ni lah, boleh ni. Contohlah kita ambil letak sini dulu. Kemudian ada tak menjadi, jangan risau, ada money back guarantee. So apa yang kita boleh buat, benda ni, yang ini kita boleh gunakan benda ni. Okay, satu benda saya tak faham. Kan dah ada money back guarantee macam ni kan. Kat sini dah ada money back guarantee. Kenapa ada kat sini lagi? So bila kita buat website tu, kita make sure jangan redundant dia punya message tu, sebab nanti orang tak faham nak membaca. Tapi just for the sake of untuk contoh malam ni saya buat balik. Tapi kalau boleh buat, korang boleh copy benda ni, scroll ke bawah, dan design pun dia kena sama tau. Contoh kalau korang tengok kat sini saya pakai kotak kan, color tu kejap, mana kotak. Okay, ni kotak kuning dengan hitam. Yang ini pun saya akan buat benda yang sama juga. Yang ni, okay, kotak ini color pun sama, dia punya font size pun sama, dia punya ni pun sama. So font size kena sama, font style kena sama, color kena sama. Itu yang akan membuatkan website kita konsisten, dia akan nampak pro. Alright, so macam ni. Tak menjadi, jangan risau. Okay, kurang macam ni. Okay, ni tak lawa. Dia just untuk contoh je. Dia nak lawa sebenarnya memang kena pakai masa sikit. Lebih kurang lah ni. Kena macam ni sikit kot. Macam ni. Yang ini dia lebih mudah dibaca berbanding yang ini. Sebab saya pun, so dia ada tulisan tulisan, lepas tulisan ni kan kita buat macam ni lagi. So jangan, yang ni tak nak, kita buang. Contoh lah, kita buang benda ni, yang ni pun kita buang, section ni pun kita buang. So bila section ni macam ni, dia lagi mudah dibaca kan. So korang kena baiki benda tu. Tapi dia dah kita dah ada money back guarantee kat sini. So kita tak perlu nak buat money back guarantee lagi. So yang ini kita boleh buang. Ini kita buang. So di bahagian sini, kalau macam ni kan dia lain, dia macam message tu mungkin tak sama macam apa yang korang nak. So korang boleh adjust je kat sini. Dia tak semesti korang kena copy 100%, kemudian korang tambah konten korang sendiri yang sama, tak. Korang ambil je design yang sama di dalam template yang saya dah buat. Dan kalau dia punya tulisan konten tu tak macam korang nak ubah je, jangan risau. As long as design tu konsisten semua, dan dia tidak cacar marbar dia punya design bila orang tengok kat mobile ataupun desktop. Itu saja. Right? Okay. Macam ni kan, tiba-tiba WhatsApp untuk menempah atau tanya kami jadual penghantaran. So orang tak boleh nak baca dekat sini sebenarnya. So pastikan konten yang korang letak tu dia kena relevant. So apa yang korang boleh buat adalah korang kena buang benda ni, letak benda ni. Kenapa dia panjang sangat ni? Okay, bila korang buat design, letak website, jangan ada banyak macam ruangan transparent ni besar sangat tau. Nanti kalau korang nak crop tu, crop saja dekat line dia ni. Crop dekat line ni, supaya nanti mudah untuk korang ni. Kalau macam ni, kalau dia sistem ni dia akan kira tau. Contoh macam ni kan, korang nak select gambar yang di bawah ni, tak boleh. Korang nak select tak boleh. Korang kena tukar kat sini, korang baru boleh select.
So tak nak macam tu, nanti dia menyusahkan kita. So nanti kalau nak crop yang ni, jangan ada ruangan kosong. Crop betul-betul dekat size dia. Okay, satu. Okay, contoh macam ni dah okay. Ni apa ni? Order sekarang, button setting. Kalau klik pergi mana ni? Ni siapa yang buat WooCommerce ni? Saya Rizal. Siapa? Rizal. Alright. Iklan baru ni baru buat ke apa? Malam. Semalam. Ah, Conversion rate macam mana? so far malam dapat 2. Alright. Hari ni? Hari ni 2 lah. Hari ni berapa? Depan RM30. Berapa? RM30 sehari. Oh, okay. Satu macam dah RM15 lah. So macam ni kan, kalau korang letak kotak kan, orang susah nak baca benda ni. So kotak ni pun korang kena tukar. So tak solid color, let's say kita letak solid color. Solid color, kemudian buat macam, tak macam full width macam ni. Baru orang nampak beza dia. Okay, dia kena lebih kurang macam ni lah. Right. So button ni pun color dia macam, korang kena letak macam button hijau ni tak nampak sangat sebab dia besar sangat ni. Sekejap, letak biru. Cuba kecilkan sedikit. So kalau korang buat iklan kan, kalau korang buat website, satu lagi, macam ni kan kotak kan, ini button ni dia macam kotak tau. So tulisan dalam tu jangan macam terlalu nampak penuh sampai terisi semua. Contoh macam ni kan, korang kena bagi ruang supaya mata tu boleh consume tulisan tu. Contoh macam ni kan, dia macam tebal sangat, korang kena kecilkan dia. Dia sangat penting tau, benda ni penting. Kalau nak tebal boleh buat tebal kot. Tebal macam ni kan. Alright. Ni sikit. Oh. So, korang pakai ni pakai gambar kan. Belakang ni background ni gambar kan. Kalau buat gambar macam ni, saya sarankan korang buat kotak. Nampak? Sekejap, kita duplicate je kotak ni. Kotak ni jangan kita pakai kotak, jangan pakai gambar ni. Saya tahu ni gambar ni, jangan pakai gambar. Apa yang korang boleh buat adalah ambil kotak ni, box ni, tarik. Kalau boleh gunakan box. Sebab apa? Sebab kita nak mudahkan korang untuk manage website. Bila korang buat website, dia ada elemen yang kita boleh pakai gambar, tapi most of the time elemen yang kita pakai tu dia tak boleh guna gambar sebab nanti susah kita nak edit. So korang boleh letak macam ni. Ni kan nanti dia macam stacking kan, dia punya content tu. So macam ni nak tolak dia ke belakang, senang saja. Korang tekan, ambil ini, tekan select pada box tu, kemudian pergi ke change layer. Dia layer tu korang tolak ke bawah. Nampak? Dia macam konsep layer dekat Photoshop kan. Kalau Photoshop dia ada dia punya yang mana ke atas tu dia akan naik atas, yang mana kita tarik ke bawah dia akan letak paling bawah kan. So sama konsep dia. Layer juga kat sini korang boleh letak. So bila macam ni, contoh tadi kalau korang nak tarik ke tepi, korang tak perlu nak macam, kalau image tadi dia susah nak manage. Kalau kotak ni boleh. Macam ni kan dia button ni sampai sini kan. So korang boleh tarik dia.
biar nampak lebih presentable. Contoh macam ni lah. Lebih kurang sama je. Jadi kan kalau korang tengok merah kan, ni merah, kat sini background gambar ni, nampak? Dia ada macam background, saya tak tahu ni background ni apa ni, daripada gambar ke apa. So jangan, dia tak nak. Super jimat. Okay, ni okay. Alright. Sekejap. Macam ni kan, tiba-tiba water WhatsApp kat sini. Kenapa WhatsApp dia tiba-tiba kat sini? Okay, tak apa. Okay, contohlah, kan kat sini dia punya headline nak cuba kan. So korang kena macam susunan tu dia kena make sense lah bila dibaca. Maknanya bila korang buat website nanti, korang kena bagi website yang korang buat tu pada orang yang memang tidak faham pasal website, dan tengok behavior mereka, bagaimana mereka navigate website yang korang buat. So kalau mereka pun agak struggle, kalau mereka struggle nak navigate website yang korang buat, so possibility dia, chances dia sangat besar apabila bakal pelawat website yang korang buat, bila korang iklankan dekat Facebook Ads ataupun Google Ads, orang akan susah nak navigate. Bila orang susah nak navigate, orang akan keluar macam tu saja. Right? Kenapa letak kat sini? Kenapa button WhatsApp ni? Right. So bila korang kan dah pandai pakai Photoshop kan? So bila ada ruangan macam ni tadi yang saya cakap, korang kena crop gambar ni. Ambil gambar button WhatsApp ni saja. Ambil ni saja. Tapi kalau korang nak buat benda ni, dia tak perlu ambil gambar saja. Dia tak perlu ambil gambar. Korang boleh rebuild benda ni menggunakan landing image. Macam ni korang nak buat, ambil box kat ni, ambil colour dia, letak macam ni. Contoh kita ambil, kita kecilkan. Korang ada icon kat tepi ni, ambil icon, paste kat sini, tekan change, klik pada atas ni, type an icon name, ambil WhatsApp, tekan sini, save and close, letak dekat sini. Kurang ni. So kat sini macam warna putih kan, so korang buat letak warna putih, letak warna putih macam tu yang tepi ni. Klik pada kotak ni, sekejap, kotak dia kena ada macam pergi ni, rounded corners ni kan, dia macam bulat sikit kat sini kan. So ambil rounded corners ni, dia lebih kurang lah ni kan. Dia tak exact tapi lebih kurang lah. So macam ni, dia lebih mudah untuk korang manage. Nampak? So yang ni korang boleh buang contoh. Lebih kurang ni, lawa pula nampak kan. So ni kan dia punya text shadow ni macam merah kan, dia tak sesuai macam ni, nampak macam amato. So korang kena text shadow tu dia kena sesuai lah dengan tu. Kita text shadow hitam, close. See, nampak? Dia lebih presentable. Ni. Kurang ni macam besar sangat nak cuba dengan ni macam nampak besar. So ni mungkin korang boleh kecilkan sedikit. Dia 16 dia punya standard size best practice kalau untuk orang body text ni adalah dia 16 ke 18. Jadi kurang macam tu lah. Boleh lah ni. Yang ni kan dia nampak cetak besar, dia nampak cetak button. So korang kena besarkanlah button ni, tarik je. Tak. Shadow. Okay, dia dah belajar membagi website pula instead of belajar marketing logic. Tak apa, kita revisit balik topik marketing logic. Alright, mana template yang saya buat? Alright. Okay, kat mana tadi? Okay, bila kita nak buat marketing, salah satu elemen yang perlu ada dalam website adalah delivery. Delivery time. Bila kita boleh hantar. Dan bila kita letak message yang macam ni, anda order sebelum pukul 1, kami hantar hari ni. Benda ni sebenarnya kalau orang faham bagaimana kita punya bisnes beroperasi, orang benda ni boleh, yang ini dia boleh meningkatkan urgency untuk orang order. So kalau korang tengok dekat sini, saya ada letak di sini countdown timer ni. Countdown timer ni sebenarnya saya letak dia mengikut jam dia mengikut
dia mengikut jam pukul 1 setiap hari. Boleh ni? Okay, kat sini kalau kau tengok kan, saya buat dia punya date of and time of completion of the countdown ni, dia akan repeat every week. So setiap pukul 1, countdown timer ni nanti kalau esok tengah hari nak pukul 1, dia akan minit ni, jam dengan minit dia akan nak dekat pukul 1, dia akan habis. Dia akan nampak macam kosong dah kat sini. So benda ni penting adalah sebab saya nak kenapa saya letak elemen ni adalah sebab saya nak create urgency yang mana bila orang faham pukul 1 adalah last order. Kalau dia beli hari ni, dia akan dapat hari ni juga. Kalau dia order hari ni, kalau dia order sebelum pukul 1, korang akan hantar hari ni juga. So ada pelanggan yang memang faham, dia akan tahu, okay, pukul 2 memang pos laju kutip barang. So dia tahu dia kena order hari ni juga untuk make sure barang dia akan dihantar hari ni. Kalau dia order lepas pukul 2 ataupun pukul 3, dia tahu seller memang nak tak nak, memang seller kena hantar esok. So dia akan, instead of dapat tulat, dia akan dapat lagi 3 hari macam tu. So bila kita buat marketing, elemen macam ni korang kena faham untuk make sure dia boleh meningkatkan conversion rate tu, instead of hanya design sahaja. Okay. Kemudian kalau korang scroll kat bawah ni, order pukul 1 hantar PM jam. Saya akan repeat balik dia punya point tu. Sebab saya letak benda ni, saya letak elemen ni, dia bukan saya letak suka-suka tau. Sebab sebelum ni waktu saya jual gambir emas, perkara yang membuatkan saya benda yang membuatkan saya jual gambir emas tu, dia laku keras, dia mudah untuk orang membeli adalah disebabkan di dalam website yang saya buat tu, saya letak macam ni. Dia punya message tu consistent. So dan apa saya cakap? Ya. Kalau korang tengok kat sini kan, dia punya countdown timer ni dia tak mengikut message ni. So korang kena logikkan dia. Korang kena consistenkan message tu. So korang kena tukarlah kat sini nanti. Macam ni korang kena tukar. Nak tukar senang saja. Tarikh ni biarkan biarkan bila-bila, tak ada masalah. Kat sini ambil repeat every week. Kemudian yang di sini korang kena letak ke pukul 12 1 tengah hari. Kemudian save and close. See? Tapi kalau korang tengok sini kan, ada anda order sebelum 1 PM, kami hantar hari ini. Countdown timer ni dia akan kira based on hari. So maknanya selepas tarikh ini, dia akan kira yang ni 6 hari. Yang ini akan jadi 6 hari lah selepas 7 hari dah habis. So untuk menampakkan, tak nak nampakkan hari tu, kita boleh disable je hari tu, supaya dia akan nampak jam saja. So jam tu dia akan kira based on 24 jam lah. Maknanya selepas pukul 1, timer ni dia akan kira daripada kiraan 24 jam. So orang akan tahulah, maknanya esok tengah hari baru kita akan hantar. Itu just untuk create consistency lah di dalam kita punya website ni. Kemudian okay, elemen ni testimoni. Testimoni kalau korang nak letak, saya yang saya dah tunjuk tadi kan, testimoni tu kalau boleh selepas ni, testimoni yang kita nak letak, kita tak nak lagi pakai testimoni WhatsApp. Sebab testimoni WhatsApp ni dia, sebab semua orang dah buat testimoni WhatsApp, dan ada ramai saya berborak dengan pelanggan-pelanggan ataupun kawan-kawan saya, diorang cakap testimoni WhatsApp pun diorang dah tak percaya sangat. Sebab testimoni WhatsApp ni banyak yang fake. So selepas ni saya akan bincang dengan Bos Hidayat, untuk increase kita punya conversion rate, kita kena dapatkan testimoni WhatsApp. Walaupun testimoni tu fake, kita akan buat style macam Pak Amka ni. Mungkin kita cari lagi 3 ke 4 orang yang macam muka suka gila pakai, ada muka laki bini ke macam mana. So kita akan gunakan high quality testimoni macam ni. Walaupun dia fake, tak ada masalah. Sebab yang macam ni orang dah tak macam dah tak berkesan lagi. So kita akan, selepas ni memang kita akan gunakan testimoni yang lebih power lah. Kalau sebagai contoh lah, kalau saya tunjuk kat sini, korang kalau pernah dengar nama dia Smart Gel.
Smart Gel ni dulu saya tengok dia buat iklan. Testimoni dia adalah testimoni video yang macam pelanggan dia suka gila pakai testimoni ni kan. Pelanggan dia macam gembira gila pakai testimoni. Saya tahu memang testimoni tu memang fake pun, tetapi dia design testimoni tu menggunakan video dan dia bercakap okay, ni tak ada, dan conversion rate dia sangat tinggi. Dan sebab kalau pelanggan yang biasa bila dia tengok macam testimoni ada video, dia buat proper, so dia punya orang perceive produk tu sangat berbeza dengan testimoni WhatsApp. Sekarang ni korang pakai je testimoni WhatsApp, tak ada masalah, tapi akan datang memang kita akan ubah benda ni. Yang ni just untuk sementara lah. Nanti kita akan figure out bagaimana kita nak dapatkan testimoni macam Pak Amka ni. Kita gunakan beberapa model, tak kisahlah orang tua ke, mungkin lelaki bini dah tua ke, macam mana, tapi boleh meningkatkan conversion rate tu. Yang ni tak apa, yang ni memang tak ada choice, memang kita kena letak juga macam ni. Okay, kemudian macam yang saya tengok ni, yang macam jaminan ni kan, jaminan money back guarantee ni dia sangat penting untuk make sure conversion rate tu tinggi. Yang mana bila orang membeli, apakah jaminan untuk mereka make sure duit mereka tu selamat. So yang ini memang standard mana-mana kalau kita buat bisnes online ke apa, tak kisahlah jual e-book ke apa, memang dia ada macam ni lah. Dia punya testimoni dia, dia punya money back guarantee dia. Money back guarantee ni dia nak kena design, kena nampak macam trusted. So masa sekarang ni saya prefer kalau korang tiru saja yang money back guarantee macam ni lah. Nanti kalau ada perubahan ke macam ni, saya akan maklum. Okay, di bahagian sini kalau korang tengok, di bahagian offer, salah satu sebab kenapa orang membeli secara online, membeli dengan website ni adalah bila kita present produk tu, apa yang kita offer dalam satu harga yang dia beli tu, apa yang mereka boleh dapat. So kat sini kalau korang tengok, kita boleh panggil konsep tu macam offer section. Offer section tu adalah macam di mana kita nak buat offer untuk pelanggan tu. Bila dia datang, dia baca, dia tahu satu harga yang dibeli RM100 ataupun RM200 ke macam mana, dia tahu apa barang-barang, apa item-item yang dia akan dapat. Tengok kat sini kan. So offer section ni dia sangat penting untuk korang faham. Kat sinilah yang akan mendatangkan sales tu. Offer section ni dia tidak ada macam rules of thumb untuk kita ikut buat masa ni. Sebab saya sendiri pun hanya menggunakan insting, based on feedback, based on based on iklan, yang macam setiap iklan yang kita buat tu kita akan track dia punya conversion rate dia, dan based on tu saya akan tengok orang faham tak, clear tak offer yang kita nak bagi. Dan bila offer yang kita bagi tu tidak clear, dia tidak jelas, tu chances untuk orang tak membeli tu sangat besar lah. So kat situ korang kena faham. So kat bahagian sini memang kena clear untuk kita offer, kita punya bahagian offer. Kemudian di bahagian sini 3 langkah mudah. Okay, 3 langkah mudah yang macam cara nak menggunakan cara penggunaan produk pun sangat penting. Sebab kita tak ada lagi macam gambar bagaimana nak menggunakan energy man bla bla apa semua kan. So memang ini adalah the best choice lah yang kita ada. Tapi akan datang sekarang ni kita belajar yang macam ni dulu, tetapi yang akan datang tu nanti cara guna ke, cara setiap elemen yang ada dalam website ni kita akan make sure dia boleh meningkatkan commercial value produk tu. Kalau kita tengok, kalau korang pernah tengok macam produk-produk yang orang lain buat kan, produk-produk selain daripada Doha Secret punya produk, macam Honey Glow ke, ada macam yang Le Glory kan, bagaimana dia orang cakap 3 langkah mudah nak menggunakan. So dia ada buat macam gambar tangan. So kita kena buat jugalah macam tu supaya produk tu nampak presentable, supaya produk tu nampak lagi trusted, lagi nak trust tu lebih tinggi untuk kita jual. Okay, di bahagian sini ini adalah nama di bahagian untuk Ninja Van. Kan hari tu saya ada borak dengan Bos Hidayat juga, dia cakap untuk
orang membeli dia ada beberapa cara, iaitu dia ada yang pos laju, ada yang GNT, ada yang nak COD by Ninja Van, ada yang kena bayar online pakai BPLIS dulu. So untuk di bahagian sini, di bahagian offer section ni pun dia penting untuk kita make sure orang faham harga yang dibayar tu apa yang dia dapat. Dan dekat sini pun sangat penting untuk make sure bagaimana nak membeli. Okay, dia dah faham offer section tu. Dalam offer section tu dia dah faham apa yang dia dapat dan bagaimana nak membeli. Section bagaimana nak membeli, section pembelian sangat penting untuk korang design sejelas-jelas yang mungkin untuk make sure dia faham. Okay, harga 100 dapat 3 barang, nak membeli bagaimana. Dan make sure cara nak membeli tu dia mesti paling mudah. Dia tak boleh complicated. Nak membeli ni tak boleh complicated. Kalau complicated, kalau kita track iklan kita satu-satu, orang nanti boleh tengok yang klik pada iklan mungkin 500. Tetapi bila masuk ke checkout page, yang beli mungkin 3 ke 4 orang saja. Mana lagi 500 tu? Mana lagi 496 orang tu? Ke mana mereka pergi? So dekat situ yang kita nak make sure kat sini, kalau kita faham konsep bagaimana nak menjual secara online, so korang tahu macam mana nak troubleshoot, korang tahu kat mana sebenarnya yang bukan orang turn off nak membeli. Ada bila website yang kita design tu dia tak make sense untuk dibaca dan dia punya design pun macam kacau bilau, kita letak gambar testimoni pun orang tak mampu nak consume content tu. Bila nak membeli pula cara dia mengelirukan. Ini nak bayar macam mana ni? Ini borang apa ni? Kan? Dan dia step pembelian tu dia mesti semudah-mudahnya. Dia mesti macam 1, 2, 3 step dia beli. Macam kita beli kat kedai, kalau kita pergi kat kedai, kita ambil barang, pergi cashier kira duit, kita bagi duit, kita balik. Dia tak ada step-step mengelirukan. Dia tak macam e-commerce. E-commerce ni kalau orang dia tak faham pasal technical website, dia punya website tu dia kacau bilau. Dia punya background tu kacau bilau. Dia punya form tu, dia punya borang ni nak kena isi. Kalau kita tengok kat sini kan, kita pergi sini jap. Okay, kita pergi kat sini. Form nak isi tu dia banyak sangat. Ada nama lah, minta nama, lepas tu minta email lah pula, minta alamat. Of course memang nak kena bayar, memang nak kena bagi. Sedangkan orang tu nak beli ubat kuat je pun, kita tak perlu nak ada email lah, tak perlu nak ada apa lah. So kita cuma nak nama, sebab kita nak hantar ke rumah dia. Kita nak nama, nombor telefon, alamat dia kat mana, dia nak berapa unit. Dah itu saja. Bila dia tekan send ni, tu dah kira consider dia beli. So design bahagian pembelian ni, section pembelian pun korang kena titik beratkan. Orang nak kena boleh bezakan. Atas ni adalah 3 langkah mudah cara nak pakai. So kat bawah ni adalah section pembelian. So ayat-ayat di dalam ni dia mesti relevan kepada pembelian. Sampaikan borang yang ada dekat dalam ni pun dia mesti merujuk balik, dia related kepada message yang di sini. Contoh, kalau kita tengok kat sini kan dia ada okay, 3 langkah mudah lah. Jadi kita tukar lah message ni kan. Okay, contohlah kita ambil. Sekejap saya takut saya tersalah edit. Alright, contohlah 3 langkah mudah untuk membeli. Cakap macam tu. So bila kita kat sini 3 langkah mudah, so dia kat sini pun dia mesti 3 langkah juga. Anda order melalui borang sebelah, isikan nama, nombor telefon, alamat dan jumlah. Penghantaran dilakukan oleh Ninja Van. So bila dia pergi ke sebelah, dia pergi ke sini, dia masukkan nama 1, 2, 3. Nah, dia mesti relevant dengan section di sini. Dia mesti macam tu. Ayat tu kena clear, ayat tu kena jelas. Dan kita akan bagi tahu kat sini, isi borang di atas untuk order secara cash in delivery. Bla bla, contohlah kan. Tekan send.
So, okay, order anda telah diterima, pihak kami akan hubungi anda untuk pengesahan kali kedua. Dah, macam tu saja. So dia kena macam ni proses pembelian. So sebab tu saya macam kalau untuk pakai WooCommerce, saya kurang setuju sedikit sebab WooCommerce ni dia agak kompleks untuk orang, dia agak complicated untuk orang baru yang kurang faham pasal technical website menggunakan WooCommerce untuk ambil order. Dia akan banyak benda gila korang nak kena belajar. So instead of WooCommerce, saya prefer kalau korang gunakan Shopify sebab Shopify ni dia dah designkan dia punya sistem tu untuk orang yang tak pernah involve, yang tak pernah sentuh bab-bab technical ni, dia tahu nak manage website tu. Dan WooCommerce ni korang pun dah tahu kan, korang kalau install WooCommerce macam mana dia punya proses tu, nak kena masuk tu lah masuk ni, nak kena install banyak gila plugin, nak sampai satu objektif tu banyak steps yang korang kena ambil. So saya tak sarankan lah. Kalau korang nak gunakan WooCommerce boleh, tapi saya prefer gunakan Shopify dulu untuk buat duit banyak gila. Dan bila proses itu telah, proses yang penjualan tu telah berlaku secara automatik, barulah korang pergi belajar WooCommerce. Sebab WooCommerce ni kalau kita nak custom dia ambil masa yang lama, kemudian dia menggunakan dana juga, dia tak free. Contohnya macam kita nak shortcutkan dia punya checkout tu, kita kena install macam plugin yang berbayar biasanya. Dan plugin berbayar tu pun kadang harga dia macam RM1,000 ada, RM400 pun ada, RM50, RM70 lah biasa, lebih kurang macam tu. Dia mesti dalam dolar. Dan dia punya, jangan gunakan plugin. Saya tahu WooCommerce ni dia ada macam website yang boleh gunakan plugin yang crack tu. Saya jangan gunakan plugin crack. Sebab kalau korang buat business yang macam ni, korang buat jual, jangan gunakan plugin yang crack. Sebab plugin yang crack tu dia banyak virus. Dia ada macam malware ke yang dia akan letakkan dalam korang punya WordPress. So once dah kena malware, kena virus, website korang nanti bila dia dah macam seminggu sekali dia kena hack, atau sebulan sekali dia kena hack, dia mudah, dia akan jadi vulnerable lah untuk di hack. So bila korang buat business, korang tak boleh pilih jalan tu, dia tak betul, dia tak konsisten kedai tu nanti. Alright. Okay, ni section yang Ninja Van. So kat sini pun bila kita tengok dekat sini kan, so untuk make sure orang faham, yang bila dia untuk make sure orang faham, kita boleh guna buat macam ni. Contohlah elemen ni kita boleh letak dekat sini untuk make sure orang faham yang contohlah macam ni kan. So bila kita design dia macam ni, orang akan faham apa yang kita nak sampaikan. Anda order sebelum 1 PM, kami hantar hari ni. So dia dah tengok dah timer kat sini. So ini adalah part of marketing logic lah yang korang kena faham. Inilah marketing logic kan. So sekejap. Dan bila pembelian tu, kan pembelian ada banyak kan. Ada orang nak pakai pos laju, ada orang nak COD. So bila pakai pos laju memang dia tak ada choice, dia nak kena bayar menggunakan Biplis, dia nak kena menggunakan online banking. So saya prefer kalau korang buat section ni nanti, section macam ni, buat section tu supaya dia boleh dia boleh macam terus dibezakan based on pembelian dia. Okay, contohlah section ni, sebab ni colour dia sama-sama merah kan. So untuk purpose ni saya tukar colour dia. Boleh kita pakai hijau lah. So bila step pembelian tu pendek, saya prefer kalau korang macam, okay, section ni kalau dia nak beli COD, dia boleh baca kat sini. Make sure korang kena sini lah. Kita buat 3 beli langkah untuk beli secara COD. Untuk membezakan lagi message section atas dan section pembelian section atas dan pembelian section bawah. Kita buat secara COD. Alright. Okay, contohlah ni. So yang kat sini pula kita buang ni, beli secara
pos laju 3 hari sampai, guarantee. Betul lah, walaupun PKP. Alright. Okay. So bila kita design dia macam ni, kita kena nampakkan perbezaan. Kalau order dekat atas ni untuk apa? Order di bawah ni untuk apa? So, korang boleh saja duplicate konsep atas ni dengan bawah dan bezakan menggunakan color dan message. So, orang akan nampak beza dia. Apa yang saya maksudkan dia macam ni. Jadi kita duplicate section ni. Okay, yang atas beli COD, yang bawah beli pos laju. Contoh, yang bawah kita pakai hijau. Tak nak hitam. Okey, pakai hitam lah, senang. Okey, biru lah. Biru. Okey. Apa yang kita boleh buat dekat sini adalah okey. Kita gunakan message yang sama. Kita boleh buat macam ni. Penghantaran courier by pos laju dan JNT. Okay, it's good. Anda order melalui borang di bawah, bukan borang bawah, check up di bawah. Change, kita cari pos laju. Right. Kita tukar. Okay. Boleh ni. Contoh. So, yang ini pun kita letak warna biru. Nampak? Bila kita main color macam ni, so orang akan tahu satu konten ni dia adalah konten yang sama. Okay, borang ni kita kena buang lah. Borang ni kita kena buang. Okay, kita kena buang. Ni kita kena buang. So, yang ni kita kena letak ke atas, kita letak sikit macam ni. Kita kena kecilkan. Contoh lah ni, contoh lah. Publish jap. Lebih kurang macam ni lah. Dia kena baiki lagi, tapi just untuk nampakkan perbezaan tu, korang boleh nampak kan. Okay, atas ni bila kita baca, bila orang baca, kita kena make sure okay, orang faham. Okay, yang sini adalah untuk COD. Ni borang dia. Yang untuk beli secara pos laju, ini borang dia. So bila orang tekan kat sini, kita masuk, bila orang tekan kat sini, so dia akan terus pergi ke Shopify. Memang tak nak, dia memang kena go through lah proses ni. Memang dia tak boleh nak skip. Sebab kalau dia orang skip, macam mana kita nak hantar kan. So nanti dia orang kena
Masuk kat sini, dia kata okay, kos pengantaran bla bla bla, sebab ni continue payment. So kat sini dia tahu dah, okay, buy apa, cash on delivery. So bila korang pakai Shopify macam ni, cash on delivery ni korang kena buang lah, tak payah pakai. So cash on delivery ni nanti kita akan buat borang yang berbeza dengan borang untuk beli pos laju. Kita terus bezakan je. Biar untuk COD ni memang nak tak nak, memang macam ni je konsep dia. So nanti kita tak perlu nak susahkan mereka go through proses yang Shopify ni. Yang Shopify ni memang tak boleh nak buat apa. Sebab kalau memang beli pos laju, inilah proses dia. Tak kisahlah pakai WooCommerce ke, pakai Shopify ke, Easy Store ke, beginilah cara dia. Dia tak ada cara lain. Make sure sistem yang kita pakai ni macam yang Shopify ni, kita kena letakkan information, kena letakkan steps yang ada di sini hanya yang relevan kepada order tu saja. Contoh kat sini kita ambil Bplace kan. So nanti bila orang tekan Bplace, masuk ke Shopify ni, dia tekan complete order tu, dah tak ada lagi extra step untuk dia. Dia memang fokus kepada satu-satu punya payment punya konsep, payment punya steps. Itu sebenarnya yang akan mendatangkan conversion rate yang tinggi. Sebab kita tak boleh imagine, tak semua orang dia faham pasal technical. Orang yang macam kita mungkin kita faham pasal technical, tetapi kepada pelanggan-pelanggan biasa, mereka tidak terbiasa dengan konsep membeli menggunakan e-commerce ni. Sebab kalau saya pun nak membeli, saya tengok macam ada orang pakai sistem macam order sini ke on pay, saya agak kurang berminat nak membeli. Sebab benda tu macam step kita nak membeli tu, dia macam susah untuk kita faham ni apa benda ni kan. Macam tak boleh nak dipercayai sistem tu. Itu bagi saya lah. Saya tak tahu kalau orang lain kan. Okay, sekejap Okay, untuk Facebook kita tak revisit balik, kita tak ni Facebook ni kita Facebook ni kita buat esok boleh tak? Facebook tu kita nak yang Facebook Pixel tu kan ada banyak macam steps kan. Dia ada macam add to cart apa semua tu. Yang itu kita go through esok lah. Sebab saya prefer kalau kita buat macam kita belajar slow tetapi kita belajar secara detail. Sebab kita nak make sure kita betul-betul faham untuk design website. Saya kalau macam bab design website nak make sure nak convey message tu clear kepada front end user, kepada pelanggan. So saya memang topik ni memang saya akan cerita banyak-banyak supaya korang faham. Sebab nak convey message tu, kalau message tu salah kita sampaikan, memang dia akan mengurangkan conversion rate tu. So setakat ni ada apa-apa nak tanya tak? Kau ada benda yang saya terlupa nak cakap ke? Sebab untuk cerita pasal marketing logic ni dia banyak sebenarnya. Ini salah satu dia lah. Ini dia punya sebahagian kecil dia saja. Nanti akan datang kelas-kelas yang follow up, kita akan cerita lagi banyak lah pasal ni. Ni just untuk basic saja, permulaan. So far jelas. Cuma kami yang tak faham berkenaan dengan shop apa, apa pasal form untuk tu. Boleh tak tunjukkan contoh macam mana connect daripada Shopify ke form tu? Macam mana? Tunjukkan contoh nak connect form tu daripada mula. Tunjukkan form ni daripada mula. Form yang mana tu? Untuk COD, borang COD. Oh, borang COD ni. Okey, untuk borang COD ni saya tak akan tunjukkan malam ni sebab yang ni kita nak kena set up dia borang COD ni dia bukan sekadar borang saja tau. Borang ni nanti bila kita setting, bila orang masukkan nama dekat sini, jom kita pergi ke website balik. Okey, borang ni dia bukan sekadar borang biasa. Borang ni nanti bila orang klik send, dia klik send macam ni, sistem ni order dia akan masuk ke dalam sistem Shopify yang kita dah assign kepada borang ni. So tujuan dia adalah untuk memudahkan kerja tracking. Kita nak track order tu bila orang pergi ke website macam ni kan. Bila kita klik daripada iklan,
daripada iklan, orang masuk ke sini, kemudian dia scroll ke bawah, dia klik beli, dia klik send, dia pergi ke page ni. So itu akan menandakan okay, ini adalah satu conversion. So benda ni dia akan banyak macam nak main, kita nak kena setting. So yang ni kita tak boleh nak kena go through detail-detail yang mungkin malam ni. Kita memang kena buat kelas follow up untuk belajar satu persatu. Tapi secara basic dia, borang ni dia berfungsi macam tu lah. Dia punya fungsi dia. Dan ni dia data ni nanti kalau kita tak letakkan dalam kalau kita tak linkkan borang ni kepada Shopify, data ni dia akan masuk kat sini. Sekejap, saya tunjuk. Tinggal check ni kot. Nampak? Dia leads akan masuk kat bahagian leads ni lah, dekat dashboard page. Dekat dashboard page tu, dia akan masuk dekat sini. Leads. Tetapi kita tak boleh letak link tu dekat sini, leads tu dekat sini, sebab nanti dia akan mengelirukan orang untuk manage. Sebab kalau nak manage shipping tu, orang nak kena macam satu orang yang sama, dia nak kena login kepada beberapa sistem untuk confirmkan order tu, dia akan menyusahkan mereka. So memang kita kena set up borang ni untuk ni. Untuk set up borang ni jangan risau, nanti kita akan go through detail lah. Ini just malam ni dia hanya untuk cakap teaser saja bagaimana nanti ke depan untuk kita set up section pembelian yang lebih detail untuk orang membeli. Tapi untuk korang kena yang ini. Fokus yang kat sini, yang sini, yang beli menggunakan Shopify ni. Jadi kita akan go through esok lah. Kita akan belajar slow-slow lah. Ini just untuk teaser saja supaya korang boleh faham. Okay, untuk membeli secara COD, konsep dia macam ni. Untuk membeli secara pos laju, konsep dia macam ni. Macam tu. Sebab contohlah kalau kita gunakan satu borang untuk membeli secara COD, untuk membeli secara pos laju, bila kita gunakan satu borang, iaitu borang COD, borang yang ni, borang Shopify ni, borang Shopify kat sini, kita tak boleh expect orang terus faham. Kita tak boleh expect orang terus macam okay, dia tahu mana nak tekan. Dekat dalam sistem Shopify ni ada COD punya sini. Dia tidak semudah itu. So kita kena pastikan daripada depan ni, daripada muka depan ni, daripada sini, diorang dah boleh bezakan. Daripada section ni dia tahu button ni, contoh button ni dia dah mewakili COD punya payment. Dia kena macam tu. Button yang ini pula adalah button untuk membeli secara pos laju. So bila dia go through step tu, dia akan tahu ni pos laju je cerita dia. Dia tak akan cerita pasal COD Ninja Van lah. Dia tak akan cerita pasal apa benda lah. Dia macam tu. Ada apa-apa nak tanya lagi tak? Okay, saya faham. Sebabnya yang saya alami lah. Okay. Masa saya nak iklan, customer baca dekat kita punya website ada COD. Alright. Tapi bila customer tak jumpa yang kat bawah tu untuk secara tulis tu, customer masuk tak masak. Sebab tu saya tanya tadi berkenaan dengan form tu, sebab saya nak cuba untuk berkenaan COD yang by post saja tu. Macam mana? Ulang balik. Saya tanya tadi berkenaan dengan form untuk buat form tu. Alright. Sebab 2 hari ni saya buat nak iklan website ni. Okay. Macam mana nak buat form tu? Buat masa ni form ni dia nak kena set up dengan menggunakan ada sistem Zapier. So dia macam agak kompleks. Saya dah go through semalam. So dia macam agak kompleks sistem tu. So untuk COD macam Ninja Van ni, saya prefer kalau kita gunakan WhatsApp button saja dulu. Maknanya kalau orang nak membeli, kita buat section, korang kena buat section yang macam ni, 3 langkah mudah untuk beli secara COD Ninja Van contoh.
So bila orang klik pada ini, instead of borang kini, kita jangan buat borang, kita buat WhatsApp button saja. So bila orang tekan WhatsApp button tu, dia akan terus masuk WhatsApp, dia akan ada macam preset punya message dalam WhatsApp tu. Dia kena bagi nama dalam tu, bagi nama, bagi apa semua. Okay, kita tahu dah ini adalah untuk Ninja Van punya COD. Dan kalau dia nak kena bayar, kalau dia nak beli secara pos laju, korang kena bagi ni lah website, dia orang kena pergi kat website ni lah untuk membeli secara pos laju. Kita kena bezakan macam tu je. Itu cara yang paling mudah lah buat masa sekarang ni. Okay, faham. Yang ni nanti kita akan go through, esok kita akan go through just untuk buat borang je. Tetapi untuk yang jangan pakai dulu lagi borang ni. Sebab borang ni dia kena set up dengan Zapier tu. Zapier tu dia kena set up tu agak detail juga. Semalam saya dah go through, so macam saya tak nampak jalan lagi kat mana nak setting dia punya tu. So yang tu nanti kita akan revisit balik. Mungkin dalam next week ke macam mana kan. Untuk make sure benda ni betul-betul work secara autopilot. Okay, so kalau soalan label tak, kalau kita buat website ni, kita tak Sorry. Settle off mic. Okay, untuk yang macam korang cakap tadi, kalau korang ada macam pakai Ninja Van ataupun DHL, boleh juga korang terus bezakan dia punya form ataupun button WhatsApp tu, supaya message yang diorang tekan tu nanti cerita pasal benda tu je. Contoh, kalau kita kat sini ada COD by Ninja Van, ada COD by DHL. So nanti korang boleh buat satu section macam ni. Jangan buat section tu panjang-panjang sangat message, buat sesimple yang mungkin. Satu section cerita pasal COD Ninja Van tu bagaimana, dan ada button WhatsApp. Bila dia tekan di dalam button WhatsApp tu, preset message dia tu bercerita pasal COD Ninja Van. Korang boleh buat satu section yang baru lagi, sama juga macam Ninja Van tadi, tetapi dia punya message tu ditukarkan kepada DHL. So orang dah tahu bila dia tekan button yang first, dia pergi cerita pasal Ninja Van. Dia tekan button WhatsApp yang kedua di section DHL tu, dia akan bercerita pasal DHL punya COD macam mana. Menjawab tak persoalan tu? masih faham. Kan? Alright. Yes. Yep. Dulu bukan kau pernah ajar ke yang apa tu? Kalau kita buat iklan, kita bezakan landing page untuk COD saja. Kalau pos laju saja. Lagi better. Itu pun bagus juga. Kalau kita buat macam tu. Okay, kalau dulu saya ada buat macam, saya ada kongsikan knowledge. Dia untuk pembelian ni adalah lebih bagus kita fokus kepada satu-satu punya konsep, satu-satu punya pembelian. Kalau page tu cerita pasal COD, so daripada atas ni cuma kita cerita pasal COD je. 5 hari tetap keras mencanak, dapatkan arrangement di Kuala Lumpur. So dan sampai ke bawah kita akan cerita, okay, bagaimana nak membeli 3 langkah mudah untuk beli secara 3 langkah mudah untuk beli arrangement COD di Kuala Lumpur. Apa? Okay, ni borang dia. So itu lebih conversion rate tu akan lebih tinggi lah. Cuma untuk malam ni
saya ajar macam ni adalah kita nak visit topik ni supaya semua orang clear bagaimana nak memisahkan cara pembelian tu by section, section dia tersendiri. Nanti kita akan buat kelas follow up yang mana setiap pembelian ataupun setiap cara pembelian tu kita akan macam mana jadi kita akan khususkan setiap page. Okey, page ni adalah untuk COD saja. COD apa? COD Ninja Van saja. Page ni untuk COD DHL saja. Sebab apa kita buat macam tu? Kalau kita tengok by location lah, mungkin lokasi dekat Ninja Van, mungkin dekat Sabah Sarawak Ninja Van tak ada, tapi ada DHL. Dan iklan yang kita nak buat, kempen yang kita nak buat, kita target kepada lokasi Sabah ataupun Sarawak. So kita akan fokus kepada COD DHL di Sabah. Macam tu. Sebab benda tu akan meningkatkan lagi conversion rate lah bila dia orang tahu dia boleh dapat barang dia secepat mungkin. Yang itu saya kena bincang balik dengan Bos Hidayat untuk confirmkan benda tu. Ninja Van ni boleh pakai kat mana saja. Yang DHL boleh pakai kat mana saja. So nanti kita akan visit topik tu balik secara lebih detail lah. Just malam ni just untuk sebagai pembelajaran saja. Ada apa lagi nak tanya? Okey, bagi sekali last lah. Memang perlu ke kita nak setting landing ni? Dia sangat penting sebab kalau kita tengok di tahun 2020 ni masih lagi orang contohnya yang traffic yang masuk ke website tu dalam 2,000 orang. So 10% daripada 2,000 tu 200 orang mereka masuk ke website menggunakan desktop ataupun laptop. So dia masih lagi relevant. Jumlah tu adalah 200 orang macam tu. Dia masih lagi relevant lah. Dalam 200 orang tu kita boleh convert mungkin 10 ke 20 orang untuk membeli. So 20 ke 20 orang tu dia equal kepada RM2,000. So bila korang buat website, memang korang kena fokus kepada dua-duanya. Tetapi fokus lebih tu adalah kepada mobile version instead of desktop. Desktop dia kena works fine. Dia kena nampak nice. Sama juga mobile pun kena nampak nice juga. Dia tak boleh satu je sebab dia tak boleh macam tu. Sebab kita adalah website, kita bukan apps. Okay, faham. Okay, satu lagi, bila korang buat website, korang kena make sure kena check balik yang mobile, yang kena mobile version ni. Sebab saya ada perasan dan saya punya Syafiq pun ada perasan yang mana website korang ni yang korang buat bila masuk ke mobile macam ni, dia jadi macam kacau bilau, dia tak tersusun dengan cantik. So korang kena pastikan dia tersusun dengan cantik lah. Bila nak pasang iklan, selalu revisit balik korang punya website tu. Kena visit menggunakan mobile sendiri. Maknanya selepas korang dah publish, ambil link tu, letak dalam WhatsApp ke macam mana, klik pada link WhatsApp tu, tengok dalam mobile, cantik ke tak, nice ke tak, bagi orang tengok. Bagi dekat kawan-kawan yang kat Doha Secret tu, suruh diorang tengok, boleh tak baca, boleh tak apa, nampak tak, jelas tak, senang tak nak dibaca. So supaya nanti kalau diorang senang nak baca, insya-Allah korang punya bakal pelanggan pun senang nak baca dan membeli. Macam ni kan, kalau kita tengok kan, kita dah buat dekat desktop, dia nampak nice kan, desktop nampak nice. Tapi bila kita tengok mobile, dia jadi macam kelang kabut macam ni kan. So dia tak boleh macam ni. Kalau dia kelang kabut, kalau kat sini korang kelang kabut nak tengok, nanti korang punya bakal pelanggan pun akan kelang kabut. Dia takkan perasan bagaimana nak, yang mana nak klik, mana nak ni kan. So korang kena pastikan lah benda ni works kan.
Esok kita akan revisit topik Facebook Pixel dan Shopify. Yep, hello. Hello. Yep. Okay, so far untuk ni Yes, betul, kita boleh tengok dekat kita punya tu, tapi yang untuk di bahagian leads ni, kalau kita tengok leads ni kan, di sini di dalam setiap page ni, setiap individu page ni dia ada dia punya dashboard. Dalam dashboard ni kita boleh tengok leads. Inilah leads dia. Bila orang isi form yang saya tunjuk kat sini kan, form ni tak kisahlah form Ninja Van ke, form apa ke, form dia, bila kita set up form di dalam satu landing ni tu, dalam landing page tu, leads yang bila orang masukkan nama dia, dia akan masuk di sini. Kalau kita tengok saya tunjuk satu persatu. So yang ini yang kita letak leads tadi kan, yang kita tengok ni. Tapi kalau yang ni entry page the lucky ni, kalau kita masuk je dia punya dashboard dia tak ada leads. Udah ada leads. saya punya dia macam ni lah, dekat dia punya entry page 100 lah, tapi bila masuk ke service dia tinggal 20 je. Sekejap. Label tekan sini. Page tu tak menarik customer untuk masuk ke dalam service. Okay. Oh, orang klik sini Orang klik sini. Visit 100, delete 30. Okay, apa yang membuatkan dia tak masuk? Gua cakap apa tadi? Apa masalah dia tadi? Apa yang kita perlu tambah dekat entry page ni supaya audience kita tu tertarik untuk masuk ke sales page tu. So macam ni memang dah memadai atau dah level okay. Bila kita buat website, saya tak fans sebenarnya. Saya tak suka buat website yang dia ada page pertama, kemudian orang kena tekan sini untuk dia masuk second page. Bila kita buat konsep yang macam ni, memang page tu orang macam, ada orang bila dia klik pada iklan tu, dia masuk dekat sini, dia takkan pergi ke page yang selanjutnya. Itu memang behavior orang. Sebab dia boleh jadi dalam iklan tu sendiri. Yang ini kita memang kena study daripada masa ke semasa. Kita kena ada data apa semua untuk troubleshoot benda ni. Sebab tu kalau setiap iklan yang saya buat, saya prefer sebenarnya lepas dia klik pada Facebook Ads, dia terus masuk ke page yang ini. Dia terus masuk ke landing page ni. Tetapi disebabkan kita jual ubat kuat, so kita tak ada choice, kita kena letak dummy page juga macam ni. So apa yang membuatkan benda ni boleh tingkatkan lagi dia punya ni adalah kita kena ada strong offer lah. Kita kena ada offer yang betul-betul menarik, yang untuk membuatkan orang klik pada tekan sini untuk pergi ke page ni untuk membeli. Itu dia punya ni lah. Benda ni dia macam benda ni subjektif sebenarnya. So saya tak boleh nak bagi satu idea yang 100%. Kalau korang buat macam ni, memang 100% orang yang masuk dekat, so ada 107 visit ni, 100 orang ni juga yang akan pergi klik pada tekan sini. Dia boleh jadi kita boleh imagine macam ni. Kalau iklan Facebook Ads tu kita buat iklan kepada cold traffic. Cold traffic ni maknanya orang yang tak pernah kenal Energy Man. So dia memang macam ni, dia punya statistik dia memang macam ni. Kalau kepada kita iklan tu kepada orang yang memang dah kenal Energy Man, so boleh jadi 100 visit ni dia bukan 30 leads, dia mungkin boleh jadi lebih daripada tu. So dia memang macam ni. Inilah marketing. Okay, faham. Yes. Faham. Mungkin kalau awal saya ingatkan mungkin ada prinsip daripada kami yang dia perbezaan tu agak terlalu jauh lah. Yes, itu perbezaan adalah pada target market tu. Yes.
Dia memang macam tu. Bro jangan risau, benda tu memang macam tu. Sebab tu nanti topik Facebook Pixel tu kita kena kan ada macam bahagian retargeting kan. So kita kena revisit topik tu secara detail lah, bagaimana kita nak build audience based on retargeting. So lepas orang visit page pertama sini, contohlah dia visit sini dan dia tak pergi ke page ni kan. So kita kena build audience, kita kena bina audience based on orang yang visit di page ni. So itu topik marketing Facebook Pixel lah. Kita kena visit benda tu betul-betul secara detail lah supaya kita semua boleh faham dan belajar benda ni. Jangan risau, benda tu memang biasa. Itulah marketing. Okay, saya tak untuk faham pada ini. Alright, ada apa-apa lagi nak tanya? Okay, jelas. Bos Hidayat, ada apa-apa nak tambah? Okay, bos saya kata okay, so far. Alright, kalau tidak ada, kita boleh akhiri lah kita punya session malam ni. Esok kita sambung pada pukul yang sama juga, 9.30. Boleh? Okay, boleh. Alright, itu saja. Saya tak akan saya tak nak tak summarize sebab saya pun tak tahu nak summarizekan apa. Esok malam kita jumpa lagi 9.30. Kalau ada apa-apa nak tanya, boleh tanya dalam group. Nanti saya akan tolong. Esok kita akan visit topik SOP. Kita akan revisit kita akan visit topik Shopify. Kita akan visit topik Facebook Pixel. Dia punya ni. Function-function yang ada kat dalam tu. Sebab hari tu Aiman ada tanya saya macam mana nak setting add to cart punya event lah apa semua kan. So nanti kita akan masuk ke topik tu lah. Alright bro, itu saja daripada saya. Selamat malam dan terima kasih. Baik, terima kasih.